Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan kelima InsyaAllah akan membincangkan satu isu yang di mana pada hari ini agak panas, iaitu isu yang akan kami bincangkan adalah PUBG itu syirik. Itu ada satu persoalan. Jadi kita akan membincangkan dengan lebih mendalam. Konsep akidah. Akidah berasal daripada perkataan Arab, iaitu aqadah, yang bererti mengikat atau menyimpan. Asas akidah Islamiyah ialah tauhid kepada Allah Ta'ala. Tauhid terbahagi kepada tiga, iaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma' dan sifat. Tauhid rububiyah bermakna mengakui bahawa Allah Ta'ala adalah pencipta bagi segala sesuatu dan tiada dua pencipta yang sebandingnya pada sifat dan perbuatan. Tauhid uluhiyah pula bermaksud beriktikad bahawa Allah Ta'ala sahaja yang berhak disembah, dicintai dan dipatuhi. Manakala tauhid asma' dan sifat ialah mempercayai sifat-sifat Allah dan nama-namanya yang agung. Jadi, dalam isu ini ia terkait dengan tauhid uluhiyah, kerana pemain PUBG perlu menyembah berhala tersebut sebelum ia boleh mendapat senjata yang terbaik. Dan perkara ini bertentangan dengan tauhid uluhiyah, kerana tauhid uluhiyah bermaksud mengakui bahawa Allah Ta'ala sahaja yang berhak disembah, dipatuhi dan dicintai, bukan berhala. Menurut penelitian kami terhadap masalah ini, kami menyenaraikan dua poin penting berkait dengan hukum yang ditetapkan terhadap masalah yang timbul dalam permainan PUBG dalam mod naik taraf bulan Jun 2020. Poin pertama, sebahagian entiti mengharamkan permainan ini secara keseluruhan. Hal ini kerana pada mereka permainan ini boleh mendatangkan mudarat ataupun kesan negatif kepada pemain itu sendiri maupun masyarakat sekeliling. Pada poin kedua, sebahagian entiti yang lainnya tidak mengambil tindakan melulu dalam menetapkan hukum, namun mereka mengambil tindakan untuk menunggu keputusan rasmi daripada pihak yang berwajib dalam menetapkan hukum terhadap masalah ini. Seperti mana yang kita boleh lihat dalam laman rasmi Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan sendiri, setakat ini masih tidak mengeluarkan sebarang hukum berkait dengan masalah ini. Namun hukum terhadap permainan PUBG itu secara umumnya telah dibahaskan dalam Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan di bawah pembahagian tajuk Bayan Lingnas. Mereka menetapkan permainan PUBG ini adalah pada hukum harus dan haram. Hal ini bergantung kepada situasi permainan itu sendiri bermain terhadap permainan itu. Pada asalnya, semua benda adalah harus. Hal ini berkaitan dengan hukum fiqhiyah, yang mana ia berbunyi pada asalnya hukum asal sesuatu perkara adalah diharuskan sehingga didatangkan dalil pengharamannya. Di sini semua benda adalah harus. Okey, bagaimana ia boleh menjadi haram? Ia bergantung pada kaedah fiqhiyah yang seterusnya, iaitu sesuatu perkara yang membawa kepada haram, maka perkara tersebut haram hukumnya. Oleh itu, permainan PUBG ini boleh dimainkan secara umumnya kerana ia jatuh pada hukum harus, namun ia boleh menjadi hukum haram jika terdapat unsur-unsur yang boleh mendatangkan haram. Baiklah, saya akan menjelaskan dalil daripada ayat Al-Quran tentang syirik kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Sesungguhnya mereka yang berbuat syirik pada Allah, maka pasti Allah akan mengharamkan bagi mereka syurga dan tempatnya adalah neraka. Dan tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Surah Al-Ma'idah ayat 72. Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, sesungguhnya Allah mewajibkan mereka masuk ke neraka dan mengharamkan bagi mereka syurga. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi sesiapa yang dikehendakinya. Tafsir Ibnu Katsir. Hadis yang akan saya bincangkan pada hari ini merupakan hadis tentang syafaatnya kepada syafaat Allah SWT kepada ahli tauhid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Maksudnya, orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat kelak ialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah, secara tulus dari hatinya atau dari dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Berdasarkan kepada dalil yang didatangkan pada asalnya, hukum berhibur adalah diharuskan. Ini berpandukan dalam kaedah fiqhiyah al-aslul asya' ibahati hatta yadullu dalil ala tahrim. Maksudnya, hukum asal sesuatu perkara adalah diharuskan sehingga didatangkan dalil pengharamannya. Namun, haram hukumnya seorang itu bermain permainan PUBG sekiranya membawa kepada perkara berikut: hilang fokus terhadap realiti dan masyarakat sekeliling, gangguan emosi akibat kekalahan, faktor ketagihan yang melampau, mengabaikan tanggungjawab terhadap perkara yang diwajibkan, mendatangkan kemudaratan terhadap tubuh badan dan kesihatan, menghilangkan akhlak sebagai seorang Muslim. Sekiranya ia terbukti oleh pihak berkuasa bahawa ia menjadi punca kepada tindakan ganas serta perlakuan jenayah. Ini berdasarkan kaedah fiqhiyah ma ada ilal harami fahuwa haram. Maksudnya, sesuatu perkara yang membawa kepada haram, maka perkara tersebut adalah haram. Oleh itu, Mufti Wilayah Persekutuan telah memakruhkan hukum bermain PUBG ini kerana terdapat unsur-unsur membuang masa. Namun PUBG ini akan menjadi haram sekiranya pemain itu melanggar batas-batas yang ditetapkan syarak serta meninggalkan tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebelum kami memperlanjutkan berkenaan isu yang kini sedang viral, yang kini sedang hangat diperkatakan oleh netizen, khususnya para gamers yang berada di Malaysia, sedikit penjelasan berkenaan isu berkenaan. Rakan-rakan sekalian, seperti mana yang kita tahu, untuk mendapatkan reward ataupun hadiah yang berupa skop ataupun senjata-senjata yang rare, iaitu senjata-senjata yang susah untuk kita dapatkan di dalam game tersebut, player berkenaan hendaklah melakukan aktiviti seakan-akan penyembahan terhadap berhala. Jadi terdapat berlakunya unsur yang menyentuh akidah umat Islam yang perlu kita pandang serius. Sebab apa? Sebab hadis Nabi SAW berkata, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi, tiada tandingan. Rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, secara tuntasnya dapat kita lihat bahawa tiada fatwa yang khusus yang dikeluarkan oleh Fatwa Malaysia berkenaan isu ini. Walau bagaimanapun, ingat Nabi SAW pernah bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu. Siapa yang menyerupai sesuatu kaum, dia tergolong daripadanya. Oleh itu, perlulah kita beringat-ingat
berhati-hati dalam melakukan aktiviti seharian kita supaya kita terhindar daripada murka dan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja daripada kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.